Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua para pelajar tingkatan 3 yang saya kasihi. Okey. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan teruskan kita punya sesi pembelajaran kita iaitu subjek bahasa Melayu. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang gaya-gaya bahasa yang ada dalam Komsas. Mungkin sebelum ni kamu pernah belajar tahun-tahun yang lepas kamu pernah belajar tentang gaya bahasa, apakah itu gaya bahasa dan ada berapa banyak gaya bahasa yang ada dalam buku Komsas yang kamu baca tu. Okey, tahun-tahun yang lepas. Mungkin tahun ni kamu tak dapat buku lagi, mungkin kamu tak dapat baca buku tu secara bagi habis tak apa. Okey. Tapi walau bagaimanapun kita akan belajar dan saya telah pun bekalkan nota kepada kamu. Kamu boleh download nota tu dan kamu bacalah nota yang saya bagi kepada kamu tu. Untuk tugasan di akhir video nanti saya akan terangkan apa yang kamu kena buat untuk hari ini. Okey, baik. Pelajar yang saya kasih sekalian, kita akan tengok untuk hari ini pembelajaran kita pada hari ini iaitu nota, itu gaya bahasa dalam buku Komsas. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan gaya bahasa? Iaitu gaya bahasa atau unsur keindahan merupakan cara seseorang pengkarya ni siapa dia? Iaitu orang yang menulislah karya dia. Tak kiralah sama ada syair ke ataupun sajak ke. Okey, orang yang menulis apa-apa sekalipun dia tu dipanggil sebagai pengkarya. Okey, pengkarya itu menggunakan bahasa yang baik dan kreatif dalam usaha mengungkapkan tema dan persoalan dalam sesuatu karya yang menjadi pemikirannya. Maksudnya dia menggunakan kita kata bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang kreatif, ataupun dalam istilah kita panggil bahasa-bahasa yang rasa macam hebat bahasa tu. Okey, untuk apa? Untuk mengungkapkan tema dan persoalan dalam sesuatu karya. Okey, itu yang dimaksudkan dengan gaya bahasa. Okey, ia merangkumi kesemua aspek bahasa seperti pemilihan kata, penggunaan kiasan, pembinaan frasa, pembinaan ayat dan sebagainya. Maksudnya dia meliputi semua benda dalam bahasa Melayu ni. Kiasan pun dia, pemilihan kata pun dia, pembinaan ayat pun dia juga kita boleh buat, tak ada masalah. Pembinaan frasa pun boleh, tak ada masalah. Okey, dan ada lebih kurang 16 ada 15 gaya bahasa yang ada dalam Komsas. Okey, nota ini kamu boleh gunakan sampai kamu PT3 sampai kamu SPM pun masih lagi boleh guna benda ni. Sebab benda yang sama dia takkan tukar. Mungkin ada penambahan nanti untuk SPM. Tapi secara menyeluruhnya inilah yang main yang ada selalunya dalam Komsas. Okey, kita tengok yang pertama iaitu, nampak ke? Saya dekatkan sikit. Okay. Yang pertama ialah apa dia? Yes, yang pertama anafora. Apakah itu anafora? Iaitu pengulangan kata pada awal baris. Okey, pengulangan kata pada awal baris. Dia ulang perkataan yang sama pada awal baris. Contoh, terbang kenanga, terbang pohon. Terbang burung, sering di pohon. Nampak? Perulangan perkataan terbang di awal perkataan. Nampak, ini bait yang pertama ni. Terbang kenanga, terbang pohon ni adalah rangkap yang pertama. Dan rangkap yang kedua dimulakan juga dengan perkataan terbang juga. Terbang burung, sering di pohon. Kamu nampak perkataan ni soalan bagi dalam soalan. Dia nampak dia macam ni. Apa dia dalam kategori anafora. Okey, yang kedua adalah responsi. Responsi ni apa dia? Dia sama juga pengulangan tetapi dia di tengah-tengah. Tadi di awal. Okay, sekarang di tengah-tengah. Tengok contoh dia. Sayang indah pergi Johor. Dia yang ku pinta pergi datang. So pengulangan perkataan pergi dekat bahagian tengah-tengah baris ataupun tengah-tengah ayat. Itulah adalah responsi. Dan yang ketiganya ialah epifora. Epifora ni pula berbeza. Okey, sama juga. Dia berulang juga tetapi dia berulang pada akhir perkataan. Sebagai contohnya, sayang Salma hatinya pedih, teruja sakitnya hati pedih. So perulangan perkataan pedih di akhir kalimah ataupun di akhir perkataan. Okey, kita tengok pula yang keempat. Yang keempat ialah repitasi ataupun
ataupun repetisi pun sama je lah. Iaitu apa yang dimaksudkan dengan repetisi ni? Itu pengulangan kata pada baris yang sama. Iaitu kalau kita tengok contoh di situ, saya dah bagi pergilah sayang, pergi jauh, hati ini, hati yang dilukai. So pengulangan kata pada baris yang sama, nampak ni. Pergi, pergi, satu baris. Hati, hati, satu baris. Okay. So itu adalah repetisi. Yang kelima adalah simplok. Simplok ni ialah pengulangan kata pada awal dan akhir baris yang sama. Kita tengok di sini. Sayang, 1000 kali sayang, hanya aku yang kau kenali. So, perulangan perkataan pada baris yang sama, baik yang sama ataupun satu ayat sahaja. Perkataan yang ada pada awal, perkataan yang ada pada akhir, dia berulang. Perkataan sayang, buat sayang di awal, sayang ni juga di akhir. Itu adalah simplok. Okey. Kalau singkop pula, apa dia singkop? Singkop ni adalah penggunaan singkatan kata ataupun dia ringkaskan perkataan tu. Contoh macam aku jadi ku, mu, kamu maksudnya kamu, tapi dia guna perkataan mu, mau, tak, nak, kan. Okey. Mak ni dia kata ringkas, patutnya emak kan. Okay, so itu adalah metafora. Metafora ni sangat popular dalam soalan. So metafora ni apa dia? Iaitu perbandingan secara tidak langsung atau kiasan. Kita tengok contoh. Contoh ni adalah bukit harapan. So kalau kita faham daripada sudut penerangan di sini, dia kata perbandingan secara tidak langsung ataupun kiasan. So dia gunakan kiasan-kiasan. Ada unsur yang boleh pegang, ada unsur yang kita tak boleh nak pegang. Sebagai contoh, kita tengok tadi bukit harapan. So bukit itu adalah unsur konkret. Unsur konkret ni apa dia? Unsur konkret ni benda yang kita boleh pegang, benda yang kita boleh lihat. Itu adalah unsur konkret. Harapan pula berbeza. Harapan ni kita tak boleh nak pegang dia. Okay? Tak boleh nak pegang. Benda tu kita nampak ke harapan tu? Harapan tak nampak. Okay? So itu adalah unsur abstrak. Okay? Kita tengok contoh yang kedua. Hatinya mengalir sungai duka. Sungai duka. Pelik kataan ni. Itu adalah metafora. Apa itu sungai? Sungai itu adalah konkret. Benda yang kita boleh pegang. Benda yang kita boleh lihat. Manakala abstrak adalah benda yang kita tak boleh nak pegang. Contohnya perkataan duka. So pelik di situ. Okay, metafora. Dia gunakan kiasan-kiasan yang pelik, yang power lah maksudnya. Okay. Nak beritahu kata itu perasaannya, dia menghayati sesuatu benda tu. Itulah kita panggil sebagai metafora. Okay, kau boleh baca sendiri dah. Saya dah terangkan dah ringkas sangat ni. Okay. Yang ke-8 adalah simile. Okay. Perbandingan atau kiasan secara langsung yang bersendi. Laksana, seperti, ubah, umpama, bagaikan, dan sebagainya. Ini kalau kamu nampak perkataan ni, laksana, seperti, umpama, bagaikan ni, maka itu adalah simile. Nampak contoh di sini? Nampak contoh. Tu seperti, okey, nampak. Seperti kolek terdampar di pasir. So seperti, nampak dekat sini seperti, maka itu adalah simile. Contoh yang kedua, bagai buih kecil di air. Bagai ni maksudnya simile tak? Ya, bagai, nampak bagai kan? Bagai, dia adalah simile. Yang ke-9-nya ialah personifikasi. Apa itu personifikasi? Iaitu penggunaan unsur kemanusiaan terhadap unsur bukan manusia. Okay, sebagai contohnya ialah kebosanan menggigit pangkal rasa. Ish, pelik kan? Benda yang tak ada pada unsur manusia. So penerangan di sini ialah kebosanan bukan manusia. Kebosanan tidak boleh. Bosan tu boleh gigit ke? Tak boleh kan? Bosan tak boleh gigit. Maka itulah kita panggil sebagai personifikasi, iaitu unsur manusia terhadap unsur bukan manusia. Benda tu tak sesuai untuk manusia. Okay. So kalau bosan ni dia takkan boleh menggigit lah. Bosan tak pernah. Dia bukan unsur yang boleh gigit ataupun boleh makan. Bosan ni perasaan dalam diri manusia. Okey. Yang ke-10 ni adalah hiperbola, iaitu penggunaan unsur yang melampau-lampau. Sebagai contohnya ialah cinta kepadanya, cinta jutaan, bunga-bungaan. Oh, dia hebat. Bunga-bungaan tu. Okay.
So, manusia tak mungkin dapat cinta akan berjuta-juta bunga. Nampak unsur-unsur yang terlebih over lah kita panggil. Okay. Kalau yang kedua punya contoh, 1000 tahun kembali juga. Hebat. 1000 tahun kembali juga. Manusia tak mungkin berjumpa selepas 1000 tahun. Mustahil lah. Entah time tu pun hidup, tak tahu bagaimana keadaan kita kan. Takkanlah sampai 1000 tahun. Kan? Sebagai contohnya lagi untuk hiperbola ni banyak kan. Lautan api sanggup kurenangi. Sanggup kurenangi lautan api ya. So itu unsur-unsur yang melampau, itulah kita panggil sebagai hiperbola. Yang 11 iaitu hybrid. Apa itu hybrid? Penyatuan dua kata menjadi satu kata. Contohnya tanggungjawab, bertanggungjawab. Itu adalah hybrid. Ataupun ketidakpastian. Tidak dicampurkan dengan perkataan pasti. Okey, ada banyak lagi lah. Okey, perkataan-perkataan jadi hybrid ni senangnya. Baik, yang ke-12, inversi, iaitu pembalikan kata. Aduhai Adinda berpesan adik. Dia macam perkataan tu terbalik. Okey. Maka nampak perkataan tu macam terbalik susunan dia, maka itu adalah inversi. Okey. Inversi. Sepatutnya perkataan tu ditulis macam ni. Aduhai Adinda, adik berpesan. Itu ayat yang betul. Tapi kalau nampak terbalik itu, dia buat pembalikan kata, maka itu adalah inversi. Yang ke-13, paradox. Apa itu paradox? Iaitu penggunaan unsur positif dan negatif dalam satu baris puisi. Contoh ni satu baris puisi yang saya bagi, iaitu menangis dalam kegembiraan. So, menangis, gembira, dua benda yang berlawanan tau. Kan? Dua benda yang berlawanan. Menangis tu adalah benda yang negatif. Benda yang negatif. Kalau kegembiraan tu benda yang positif. So, benda yang berlawan dalam satu puisi ataupun satu syair ataupun satu ayat. Itu adalah paradox. Yang ke-14-nya ialah asonansi. Apa itu asonansi? Iaitu merupakan perulangan bunyi vokal. Okay, vokal ada A, E, I, O, U. Itu adalah huruf vokal. So, diulang dekat mana? Diulang dekat A ni. Kita A, pompa ada A, ada A, sehelai A. Nampak yang tu, maka itu adalah asonansi. Lebih kurang sama saja dengan yang ke-15 ni, iaitu aliterasi. Cuma tadi yang ni perulangan bunyi vokal atau huruf vokal. Kalau yang ni pula ialah perulangan huruf konsonan selain daripada A, E, I, O, U. Selain daripada tu, kamu nampak dia berulang, maka itu adalah aliterasi. Okay, contohnya ialah hijau, menunas, menyegar, atau perulangan huruf M. Okey. Habis untuk tajuk kita pada hari ini. Okey, untuk tugasan kamu, saya nak kamu tolong sediakan satu buku komsas, buku tulis yang panjang, buku nipis. Okey. Buku nipis yang panjang, kamu tulis itu untuk komsas. Saya nak pakai buku panjang untuk komsas. Jadi saya nak kamu salin semua nota yang saya bagi ini dalam buku komsas tersebut. Okey, dan hantar kepada saya sebelum jam 6 petang. Okey, saya akan letakkan detail dalam grup WhatsApp tu. Okey, apa tugasan kamu yang kamu kena lakukan. Okey, kalau ada yang tak faham, ada yang kurang ataupun keliru, boleh PM, boleh DM saya dan tanya apa yang tak faham. Untuk hari ni just salin nota saja. Latihan saya tak bagi lagi. Okey. Okey, yang tu saja. Okey, terima kasih. Dan semoga kita berjumpa untuk kelas yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.